Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu 'inda rabbihim thawaban wa khairun 'amala. Harta dan anak pinak itu ialah perhiasan di atas permukaan dunia, dan yang kekal ialah amal soleh yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah pahala dan yang terbaik daripada harapan. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di sebaik-baik hari, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ayyamin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari yang terbit padanya itu cahaya matahari ialah hari Jumaat. Kerana apa? Satu daripada sebabnya, li'anna fihi, kerana bahawasanya pada hari Jumaat tersebut taqumus sa'atu, berdiri atau berlakulah oleh kiamat. Artinya kiamat ni akan berlaku pada hari Jumaat. Dan Jumaat ialah hari yang di mana kita ni diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila kita dengar saja muazzin melangkan azan seruan pada hari Jumaat, maka disuruh kita bersegera kepada mengingati Allah, yakni bersegera kepada rumah-rumah Allah untuk menunaikan sembahyang Jumaat, dan serta-merta disuruh kita tinggal urusan dunia kita, termasuk jual beli. Karena apa? Karena dunia yang kita duk berebut, dunia yang kita sedang berbosan, sedang bersibuk, ini akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa bersama dengan kita di dalam alam kubur ataupun alam barzakh. Melainkan yang kita akan bawanya ialah amalan-amalan kita. Amal yang baik, maka adalah teman yang baik di dalam kubur. Amal yang jahat, maka teman kita di dalam kubur ialah teman yang jahat, yang busuk dan sebagainya. Maka sebab tu orang mukmin, orang yang percaya dengan hari akhirat, percaya bahawasanya kita tidak selesai hanya di dunia, bahkan kita akan sambung lagi kehidupan kita di hari akhirat. Dan hari akhirat itulah yaumul jaza, hari balas. Yang baik dibalas dengan syurga, daru na'imin,
Dia panggil al-jannatu daru na'imin. Syurga tu ialah negeri segala nikmat-nikmat. Dan yang jahat, yang fasik, yang kufur, yang maksiat, maka balasannya ialah nar, iaitu darul iqab. Darul iqabin, negeri tempat dibalas seksa. Maka kerana itu di dunia sekarang inilah kita kena buat bekal. Fastabiqul khairat, maka segeralah kamu dengan kebajikan. Karena hidup kita di dunia ni tidak lama, nak lagi kita berada di penghujung dunia. Telah banyak berlaku orang panggil perkara-perkara yang telah disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun lebih dulu lagi. Antara lain Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak berlakulah kiamat itu, hatta yataqarabaz zamanu, sehingga dipercepatkan segala masa. Jadi masa tu sendiri berapa dia tu bahas panjang. Ulama kita berbahas panjang tentang apa itu az-zaman. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau berpendapat az-zamanu kal makani, masa tu seperti tempat juga. Artinya laisa syai'un mutahaqqiqun yuqalu lahu zaman wala yuqalu lahu makan. Tidak ada sesuatu yang boleh kita benar-benar yakin untuk kita nyatakan inilah masa dan inilah tempat. Ada. Hanya iktibar saja. Iktibarat dia panggil. Iktibar menyertai perbuatan yang belum pasti dengan perkara yang sudah diketahui, itulah masa. Seperti kita kata tazkirah Jumaat ni pukul berapa nak start? Ustaz boleh mari tak Jumaat ni? InsyaAllah saya mari. Pukul berapa start kuliah Jumaat? Yang kata 12.30. InsyaAllah saya datang 12.30. Itulah masa dia panggil. Itu dia panggil masa. Saya datang pukul 12.30, itulah masa. Saya datang tu belum pasti. Barangkali tak ada nak sampai, pancit tayar kereta ke, kereta mati enjin ke, atau aksiden ke, na'udzubillah. Tapi pukul 12.30 tu ialah perkara yang maklum, kerana setiap hari kita lalu ni ada pukul 12.30. Betul tak? Semarin ada 12.30. Kemarin dulu pun ada 12.30. Itu dia panggil masa. Maka sebab tu tak boleh kita cela masa, kerana Tuhan kata ana dahru, akulah masa, yang akulah yang menjadikan masa. Setengah daripada ulama mutakallimin dia kata masa tu ialah ibaratun an harakatil falak, yakni ibaratun an harakatis syamsi wal qamari 'alal falaki, ibarat daripada bergeraknya orang panggil matahari dan bulan di atas falak orbit dia. Wa kullun fi falakin yasbahu. Maka artinya yataqarabaz zamanu, sehingga masa jadi cepat, yakni sehingga Allah Ta'ala mempercepatkan pergerakan matahari dan bulan. Maka sebab tu Nabi kata la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu, tidak berlaku kiamat sehinggalah masa itu dipercepatkan oleh Allah. Artinya pergerakan matahari dan bulan itu cepat. Setara nak cepat, fatakunu sanatu kasyahri, maka setahun tu seperti sebulan saja berlalu. 20 sekejap. 20 21 sekejap. Seperti sebulan. 20 22 sekejap. Kita pun 20 23 sekejap. Ni nak masuk bulan 11 dah, bulan 12 habis 20 24 dah. Macam sebulan. Fatakunu sanatu kasyahri. Wa yakunu syahru
kal jum'ati, dan sebulan tu seperti seminggu saja. Ini nak ambil kan? Ini Jumaat terakhir pada bulan. Kalau kita ambil syamsiyah, gerak matahari, artinya bulan Oktober. Nak ambil dah Jumaat terakhir bulan Oktober. Kalau Rabiul Akhir, ya ada lagi lah. Sekejap saja. Seperti seminggu, sebulan. Wa takunul jum'atu kal yaumi, dan seminggu tu Nabi kata akan jadi seperti sehari. Sekejap aja, hari Jumaat lepas dengan hari Jumaat ni seperti sehari je rasa. Tak lama mana pun. Wa takunul yaum kasaati, dan sehari itu hanya seperti sejam. Sehari kita duduk 24 jam ni rasanya seperti 1 jam saja. Tak cukup 24 jam. Banyak kerja tak selesai. Wa takunu sa'atu qad-dhamratin nari. Au kama qala au kal ihraqin nari. Seperti cucuh api. Qad-dhamratin nari, seperti cucuh api mekeh. Puff naik, buff mapuh. Sehari itu seperti, sejam itu seperti itu saja. Ini sejam kita duduk. Tak sampai dia pun 12 lebih sikit. Nak sampai ada sejam. Ada tinggal berapa minit ni? Ada tinggal 20 minit lagi nak sejam. Sekejap saja sejam. Ini menunjuk kata bahawasanya kita ni semakin mendekati pada hari akhirat, pada hari kiamat. Maka karena itu, orang yang cerdas, orang yang mempunyai akal yang cerah dengan nur iman, cahaya iman, maka dia tidak akan dhayya'ul umr, menyia-nyiakan umur, atau menyia-nyiakan masa dia dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaat pada hari akhirat esok, pada keuntungan agama. Tak ada. Pasti. Kerana apa? Kerana kita tidak akan boleh kembali balik ke negeri dunia untuk beramal ibadat. Sebagaimana Allah Ta'ala hikayat perkataan puak ahli syaqawah, puak ahli neraka dalam Quran. Rabbana, hei Tuhan, akhrijna minha, keluarkan kami daripada neraka ni, hei Tuhan. Wa in udna, jika kami nanti di dalam dunia kafir kembali, fa inna zalim, maka kami ni benar-benar orang yang zalim. Baru nak menajak dengan Tuhan, hei Tuhan, tolonglah bawa kami keluar daripada neraka ni, dan kembali balik kami ke dunia untuk beramal ibadat. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalilah balik kami ke dunia ni untuk kami buat amal soleh, kerana kami telah yakin dah sekarang. Kami telah yakin dah, telah masuk dah neraka, telah tengok, bahkan kecap dah rasa pedihnya azab seksa neraka. Baru nak mengajak. Maka Tuhan kata, qalak sa'u fiha wa la tukallimun. Kata Tuhan, diam kalian semua. Di sini bukan tempat untuk munajat. Jika mana Tuhan kata diam kalian semua dalam neraka tu, dalam hadis disebutnya tasiru ahlun nar ni, berubah oleh ahli neraka ni kalban, jadi anjing. Rupa-rupa mereka tu berubah jadi anjing. Qalak sa'u fiha, diam kalian semua, di sini bukan tempat untuk bermunajat. Wala tukallimun, jangan kalian banyak cakap. Maka sebab tu di dunia ni lah kita kena banyak Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kena banyak munajat dengan Tuhan. Rabbana, hai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami banyak menzalimi diri kami sendiri. Nak kita ni orang yang lemah iman. Karena apa? Karena ditimpa penyakit al-wahan. Al-wahan ni
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, yushikul umamu alaikum yushikul umamu antada alaikum kama tadaa akalatu ala qas'atiha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi nanti di satu masa Nabi kata, yushikul umamu akan mengerumuni oleh segala umat-umat. Yushikul umamu anta tadaa alaikum. Nah, manusia semua ni akan mengerumuni kalian semua, Nabi kata, kama tadaa akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang yang nak makan mengelilingi di atas hidangan makanan. Cuba tengok orang nak makan nasi tu kan, hidup kelilingi hidangan. Nah, sungguh tak ada orang nak bubuh makanan tu bubuh laga pun. Mesti dia keliling tu, dia tengok lauk gapo, nasi banyak mana nak letak, kayak gitu. Jadi Nabi kata, kalian semua ni, hei umatku, akan dikerumuni oleh musuh-musuh kamu seperti mana orang yang mengerumuni pada hidangan makanan. Itu. Yushikul umamu antada'a alaikum kama tatada'a akalatu ala qas'atiha. Lalu sahabat tanya, min qillati yawma idzin ya Rasulullah. Min qillati yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena sedikit ke kami pada ketika itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum katsirun, bahkan kalian tu banyak. Wutha'un ka wutha'in fil bahri, tapi buih seperti buih-buih di laut. Kenapa? Kerana naza'allahu min sudurihim, min suduri aduwikum. Naza'allahu, telah mencabut oleh Allah, min suduri aduwikum, daripada dada-dada musuh kalian, al-mahabatakum, akan kehebatannya kalian. Musuh-musuh tu tak rasa hebat. Orang Islam tu tidak ada tampak kehebatan. Yang mana dulunya orang Islam tu ditampak hebat. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dan dicerita seperti itulah di dalam Taurat. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat itu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar ay a'izza, dipandang mulia di atas orang kafir. Orang kafir itu memandang sahabat-sahabat Nabi orang yang mulia-mulia, yang hebat-hebat, yang mempunyai haibah, gerun dilihat. Karena dulunya kafir jahiliyah ni ialah kafir yang bersangatan keji, bodohnya. Anak perempuannya sendiri dibunuh, ibunya kalau ayahnya mati, daripada ibunya dapat kepada laki-laki lain, dikahwin diri dia sendiri dengan ibu dia. Teruk tak teruk, jahiliyah. Di tengah masyarakat yang penuh dengan kebodohan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan sahabat-sahabat mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka itu manusia yang membina tamadun, membina kehebatan, membina kemajuan, sehingga dipandang hebat oleh orang-orang bukan Islam. Aizza itu mana asyidda 'alal kufar, bersangatan hebat di atas orang bukan Islam, orang kafir. Itu bukan makna bersangatan bengih. Ada juga orang dia
Dia kata asyidda wal kufar, bersangatan bengih di atas orang kafir. Jadi dia pun kalau jumpa orang kafir ni muka jadi bengih lah dia. Kerana nak jadi bengih di atas muka begitu. Asyidda ay a'izza, bersangatan hebat, mulia, dipandang agung, dihormati karena haibah. Ruhama'u bainahu, kasih sayang sesama mereka. Kita sekarang ni balik. Kita sekarang sudah tidak dipandang haibah. Kenapa? Karena Nabi sudah sebut, naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabataku, telah mencabut oleh Allah daripada dada-dada musuh-musuh kalian akan haibah kalian, dan dibalakan kepada kalian dengan al-wahan. Lalu sahabat tanya, berapa dia itu al-wahan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan mati. Bukan takut ke mati. Semua orang takut ke mati. Wala yatamannaul maut. Jangan cita-cita nak mati, jangan. Kita takut mati kerana kita orang yang lemah, orang yang dhaif, banyak dosa, banyak kekurangan beramal. Tapi maksud dengan kata wa karahiyatul maut, itu dia panggil benci. Memandang urusan mati itu ialah perkara yang tidak digemari. Apa maksud? Semaya, ini urusan dunia ke urusan mati? Urusan mati. Bersedekah, berinfak, berzikir, baca Quran. Ini urusan untuk dunia ke untuk mati? Untuk mati. Kayak gitu. Kalau dia semaya untuk dunia, sia-sia dia. Semaya untuk tunjuk ke orang, riak. Semaya untuk dunia, ujuk. Semaya mari masjid sebab apa? Sebab ada makan. Untuk dunia. Saya sia-sia. Kayak gitu. Jadi kita mari masjid, kita mari surah, kita jemaah, kita semaya, kita baca Quran. Tujuannya apa? Karena mati. Maka maksud dengan karahiyatul maut, benci pada mati, artinya benci urusan amalan, kerja, program yang boleh membawa kepada bahagia selepas mati. Tak suka dia. Bahkan dia suka kepada perkara-perkara yang keuntungan dunia semata-mata. Hubbud dunia. Cinta pada dunia. Kalau bicara tentang dunia, segar. Tentang urusan keuntungan dunia, segar. Projek-projek yang boleh membawa kepada jutawan milion dunia, segar dia. Tak mengatuk dia. Sampai tengah pagi pun boleh lagi nak bincang, nak mesyuarat. Tapi kalau cakap perkara yang memberi keuntungan pada hari akhirat, ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf, baca Quran, zikir, selawat, iktikaf, sedekah, infak, tak berakhir dia. Lama-lama sakit orang, sakit pinggir. Boring lah saya, puas dah. Kayak gitu. Itu penyakit ni yang kena. Itu penyakit ni lah yang kena di atas kita. Maka banyaklah kita Rabbana zalamna anfusana. Hei Tuhan, kami ni banyak menzalimi diri kami. Dengan sebab hati kami ni banyak cinta pada dunia. Dan tak suka hijau-hijau agama. Hatta bila orang kata, berat dah saudara kita di Palestin tu. Setiap hari duk nobong. Ramai mana anak jadi yatim. Yatim piatu. Ibu bapa hilang anak. Hilang harta tempat tinggal. Doktor pun kena bom lagi. Doktor, ni video tengok bom. Kena bom doktor. Doktor bukan askar.
Doktor nak merawat orang sakit, orang pun kena buat cara kau orang Palestin lah kita ni sakit. Berah-berah lah ke mana kata ni. Sudah. Nah. Tak cara dia urusan orang Islam ni berat ni. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Nabi kata siapa yang tidak ambil berat urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Berat tu. Akhirat esok nak minta syafaat dengan Rasulullah. Pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa'li ya Rasulullah, syafaat ke aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, macam orang kafir, orang Islam kan ni? Sudah. Tak ada tanda orang Islam. Nah, maka sebab tu, kita kena bercara urusan orang Islam kita. Cara lagu mana? Doa lah nak buat macam mana kita orang lemah, iman kita. Macam gitu. Jangan pula kita pergi kaut keuntungan di tengah-tengah orang Islam ada tengah susah ni. Ada juga lagu tu. Tengah-tengah orang Palestin dia kena bedil, kena bom, kena tembak. Dia buat pula video buat kutip pedermo. Boleh berjuta-juta, ratus juta. Lepas tu mengikut undang-undangnya NGO ni boleh bedar sampai 30%. Nak tahu ni? Kalau boleh 130 juta, 30 juta boleh ke dia? Jadi jutawan boleh. 100 juta lagi tak tahu bila nak pergi hantar, tak tahu. Kalau nak hantar bantuan makanan pun macam-macam Nata Zioni tu buat syarat. Tak boleh lebih berapa lagi aku bom. Jahat tak jahat. Ni lagi berat. Kat kita ni orang Islam ni bila tengok video dalam YouTube ke berapa Facebook ke, nampak saudara kita kena sembelih, kena bom, kena bedil, hancur rumah. Berdarah, belecet. Sedihlah kita, riqatul qalb, pecah hati kita. Kita pun tanpa fikir banyak dekat donation, nak send transfer duit. Kabar-kabar dia buat kena. Ni. Boleh pahala tak kita tu? Kita tu boleh pahala dah. Tak usah bimbang lah. Hak buat kena tu hak boleh dosa. Tanggungjawab dia hari akhirat esok. Maka sebab tu paling kurang pun ad-du'a silahul mu'min. Doa lagi. Jangan tinggal berdoa pada saudara kita di Palestin. Kalau tidak berdosa kita. Kita tidak ambil berat dengan urusan orang Islam. Jangan sampai tidak ada langsung dalam doa kita kepada saudara kita, jangan. Termasuk kita ni zalamna anfusana. Kita menzalimi diri kita sendiri. Dan bila kau saatnya nanti orang Islam ni benar-benar hebat, itu telah dijanji oleh Nabi SAW. Kalau kita nak kita, maka kita lah kena mujahadah. Karena sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu, tidak akan berlaku kiamat. Ini Nabi yang sebut ni, bukan hamba sebut. Hatta yuqatilal muslimunal yahuda, sehingga membunuh oleh orang Islam akan Yahudi. Hatta yahtabi al yahudi yuwara asyajari wal hajar, sehingga orang Yahudi ni akan lari bertempiaran, bersembunyi di belakang pokok kayu batu. Belum tiba lagi lah ni sekarang ni. Belum tiba lagi saat ni. Kenapa? Kerana Nabi kata, bila orang Yahudi lari bertempiaran sembunyi belakang pokok kayu batu tu, lalu Allah Ta'ala bagi amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat kepada orang mukmin. Fayaqulu syajar wal hajar, lalu pokok kayu batu yang akan bercakap. Ada tak pokok kayu batu bercakap lah ni? Tak ada lagi dah. Sebab orang-orang mukmin tu seperti saya. Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta pada dunia, suka program-program yang memberi keuntungan nak makan le, tapi tak berapa suka urusan akhirat. Gitu. Apa pokok kayu batu bercakap? Ya Muslim, hei orang Islam, hadzal yahudiyyu khalfi, ini menata Yahudi ni ada di belakang aku.
Ta'alau faqtuluh. Mari sini bunuh dia. Panjang tu. Betul tak? Cuba balik malam-malam ni lalu ke tepi pokok kalau bunyi. Ya Pak Mak. Pokok bunyi bercakap ya Pak Mak. Lagu mana? Demes seminggu. Masuk hospital. Dah lah demes seminggu tak masuk hospital. Lepas seminggu aku rapat pula dah. Lalu tu pokok tu maaf banyak tok nenek bola panggil berapa anak cucu nak tupel lalu macam ni. Kayak gitu. Oh lambat lagi lah kita. Kerana kita ni banyak lagi khurafat cerita hatu tak habis-habis kayak gitu. Nah. Maka di saat ni walau kita lemah iman pun jangan tinggal doa silahul mukmin. Doa tu ialah senjata kan mukmin. Supaya kita ni tidak dibilang oleh Nabi mereka yang laisa minhum, tidak termasuk di kalangan oleh Islam. Rabbana zalamna anfusana, hai Tuhan, kami banyak buat zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampuni dosa-dosa kami. Dosa dengan Tuhan banyak dah. Dosa dengan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tu saudara kita pula tu. Nah, saudara kita di Palestin. Banyak mana dosa kita tu. Nah, kalau kita tak ambil berat, tak ambil cara, dosa. Kalau mu tidak ampun dosa kami ni Tuhan, lanakunanna minal zalimin. Pasti kami ni termasuk di kalangan orang yang buat zalim. Banyak ke Rabbana zalamna. Supaya nanti akhirat kita tidak akan kata Rabbana akhrijna minha. Nah, hai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ni itu. Kita tak akan kata lagi itu mudah-mudahan. Jadi cukup setakat tu bunyi dah debuk-debuk tu. Nah, yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.